Ya, Howard Clock ni saya rasa seorang saintis bernama Howard lah, yang dia telah boleh menggunakan DNA kita untuk mengenal pasti bila kita sepatutnya mati secara semula jadi, dan kematian kita tu adalah kerana kanser akan sampai pada kita pada peringkat tu, ataupun kencing manis akan Howard. Saya pun baru dengar pasal benda ni. Mungkin boleh check Howard Clock. Boleh. Tapi yang kanser dan sebagainya, dia topik yang menarik sebenarnya. Kita sebut kanser dan sebagainya, kita duk pergi menyimpang jauh daripada zoologi ya. Betul. Saya. Tak apa, okey. Tapi kalau sebab bila kita sebut kanser dan sebagainya, dia satu lagi topik yang berbeza. Di mana bila kita lihat penyakit-penyakit yang orang kata apa, terminating ills, maksudnya hujung dia ialah mereka akan kematian. Kita lihat seperti penyakit seperti ini kan, kanser dan sebagainya, yang mana hujungnya kematian ni, dia very unique the way they operate. Maksudnya dia macam seolah-olah sebagai satu benda hidup tu. Kanser tu kita tengok kita cuba tengok kanser ni, sebab kita kena tengok kanser ni dia wujud atas konsep jin dia. Jin tersebut yang menyebabkan kanser. Contohnya kalau kita ada genetik tersebut, wujudlah kanser tu pada kita. Okey. Jadi kalau kita tengok sedikit logiknya, kita tengok logik yang simple, iaitu kalaulah kanser ini betul ada pada kita, of course badan kita akan cuba eliminate. Itulah adaptasi manusia atau apa-apa organisma. Benda yang tak baik kita akan cuba remove. Okey. Bila saya sebut perkataan remove, apa maksud remove ialah bunuh. So dalam kes kita, kalau ada kanser tu dia akan bunuh, maksudnya orang tu akan meninggal. Sebab bila meninggal barulah kita dapat remove kanser tersebut daripada society contohnya kan. Okay. Faham maksud saya? Kalau kita nak keluarkan kanser daripada society kita, caranya ialah dia perlu di-remove lah daripada society kita kan. Dan salah satu cara removal dia ialah orang tu akan meninggal. Okay. Dia remove lah. Bila dia meninggal, kanser ni akan hilang. Faham tak? Contohnya kita ada 10 orang. Okey. Dalam 10 orang ni, kalau 5 orang ada kanser contohnya kan. Jadi untuk kita nak pastikan tiada lagi kanser, kita perlulah remove 5 orang ni. So sebelum dia sempat beranak. Yes. Okay, that's the key question tu tadi. Sempat beranak. Jadi kita tengok konsep kanser dan sebagainya. It's a very interesting topic lah. Saya bukan pakarnya. It's just something in the evolution punya konteks. Kita tengok benda-benda ni dia datang ketika kita lewat usia. Okay. Waktu kita muda, dia belum ada lagi petanda-petanda dia. Okay. Jadi apa maksudnya ialah kanser ni dia pandai. Dia pastikan dia dipas kepada orang lain dulu. Keturunan kita. Yeah. Right. So bila dia datang hujung-hujung. Right. You know. Dan bila dia datang kita tahu apa yang akan berlaku ialah mati. Right. You know, because it's a terminating ill. Of course, ialah ada yang survive dan sebagainya, bukannya kita kata tiada dan sebagainya. But then the apa orang kata, the sakit itu sendiri, you know, dia punya kaedahnya ialah begitulah kaedahnya, iaitu dia menyebabkan hostnya mengalami satu senario di mana kemungkinan akan kehilangan nyawa. Jadi untuk memastikan kanser itu sentiasa berada di dalam populasi, strategi yang diambil yang kita nampak lah, di mana dia datang lewat. Right. Bila dia datang lewat, dia pastikan kanser tu dah dipas kepada yang lain. Generasi akan datang. Jadi kanser tu tak dapatlah kita nak hilangkan. Sebabnya setiap generasi sudah membawa, dia dipas. Yeah. So it's quite an interesting topic lah. Mungkin something yang boleh nanti rujuk dengan orang yang study kanser dan sebagainya. Sebab it's a very interesting way bagaimana that particular penyakit, kita panggilnya, ia boleh berada di dalam society kita. Di mana dari segi evolusinya kita tahu penyakit-penyakit yang tidak baik ini, apa yang badan kita akan cuba buat ialah kita akan remove. Kita akan remove dan menyimpan apa yang baik saja. Ciri-ciri yang baik. Itulah kita tengok adaptasi dalam haiwan. Haiwan pun sama. Kita tengok haiwan-haiwan yang berjaya, they are going to survive, they're going to live
for the next generation. Hmm. Haiwan-haiwan yang tak dapat survive cari cara makan yang baru ataupun dia tak dapat explore sebab dalam 10 orang, okay, mereka perlu compete untuk makanan yang sama. Right. Jadi ada orang yang inovatif. Contohnya dia panjat pokok, pandai panjat pokok. Jadi Untuk dapatkan boleh internet. dapatkan internet, dapatkan makanan kan. So dia naik, dia apa orang kata, dia panjat pokok, dia dah explore kaedah baru memanjat. Jadi dia dah boleh ambil resource daripada tempat yang lebih tinggi. Jadi kita boleh anggap ini sebagai salah satu contoh bagaimana adaptasi. Primate contohnya. Primate yang mana dulunya primate ni dia makan kat bawah je. Tapi bila dia mula pandai memanjat pokok, dia dah boleh macam, aku duduk kat atas je lah, tak naklah aku turun lagi. Jadi bila dia dah macam tu, saya duduk atas sajalah, lambat laun dia tak jumpalah member kat bawah tu. Dan macam inilah spesies terhasil, spesies baru. Sebab member ni dah maintain atas saja. Terpisah. Wow. So itu evolution in a very general way lah. Kita pusing banyak cancer dan sebagainya. Tapi coming back to the key konsepnya, bagaimana kita tengok spesies-spesies baru ni terhasil, evolution ni berlaku ialah bila masa kita nampak sesuatu individu ini cuba inovasi yang baru. Bila dia innovate benda baru ataupun inovasi ni dia boleh, kita katakan dia bukan semula jadi, dia lebih kepada forced by a certain situation. Okay? Sebab setiap hari kalau nak cari makan kat bawah kena bergaduh lah. Sebab kalau bergaduh, orang yang kuat je menang cari makan. Jadi yang tak kuat macam mana? Takkan dia nak mati saja kan? Jadi dia mesti cari kaedah baru. So dia mainlah panjat pokok. Bila dia panjat pokok, mungkin badan dia lebih ringan. So dia kalau lawan di bawah dia kalah. Jadi dia panjat pokok, dia duduk kat pokok je. Yang badan besar pula dia ada isu dia. Dia kuat di bawah tapi nak panjat pokok payah, letih. Jadi dia akan terus berada di bawah. Yang berada di atas, dia ambil resources lah, apa-apa dari pokok atas, dekat atas. Dan over time, tadi kita bincang pasal 2 juta tahun. So kita bukan satu proses yang cepat. Kan? Dia adalah satu proses yang panjang. So satu spesies kepada spesies yang lain, wujudnya spesies-spesies baru ni bukan satu proses yang memang singkat. Dia proses sangat-sangat panjang. Lama. Projek yang panjang. Salah satu, kalau saya nak bagi contoh, kita tengok baru-baru ni genetik menunjukkan contohnya ikan paus, contoh kan. Ikan paus, grup-grup ikan paus dolphin ni, dia closely related dengan lembu. Lembu. Boleh bayangkan, jauh lari tu. Jauh lari. Sebab lembu bagaimana, ikan paus bagaimana. You know, so maksudnya lembu-lembu ni lah slowly main air. Jadi banyak. Ujung-ujung dia jadi ikan paus, ikan dolphin dan sebagainya. Tapi ciri-ciri dia kita kena tengok, dia some key features. Antaranya? Contohnya macam ikan paus semua ni kan, dia memang nampak ikan. Tapi bila kita tengok dia punya flippers dia, dia ada remnant jari dia. Ada remnant jari dia? Ada jari. Sebab dia mammals kan. Dia mammals, dia bukan ikan. Paus dolphin ni dia mammals. So kita boleh tengok ada remnants jari dia dekat flippers dia tu. So kita tahu dia pernah satu ketika ada complete set. Tapi jari. Pernah ada. Tapi bila dah lama masuk dalam air, tiada lagi, ialah kalau guna jari tak dapat dia nak ke mana. Kan? Jadi jari dia kurang, dia kurangkan tulang dia, saiz tulang, dia besarkan isi-isi dia. Besarkan isi-isi dia supaya dia boleh main air. Kibas. Itu yang kita lihat dalam ikan. So ikan punya flipper, kelawar punya kepak. Okay, dia semua ialah tangan. Tangan. Tapi dia tak sama dengan serangga punya sayap. Kepak, tak sama. Sayap. Tak sama. Serangga tak sama. Burung sama. Burung punya sayap sama dengan kelawar punya sayap. Ikan paus punya flipper, kaki kuda, kaki zebra, kaki lembu, semua ni ialah daripada elemen tangan. Ikan macam mana? Ikan lain.
Ikan lain. Dia tak masuk dalam tangan. Flippers dia tidak. Okay. Bukan. Dia bukan flippers dia. Reptiles? Reptiles. Tangan lah. Tangan. Okay. Baru saya antara benda yang saya teringat. Jadi dari umur saya budak kecil lagi. Sikit je. Daripada umur saya budak kecil lagi, saya masa di kampung saya di Rembau Negeri Sembilan, rumah wan datuk saya semua, setiap malam malam-malam kadang-kadang akan didatangi oleh bat kelawar ni lah. So antara kerja saya dan kemahiran saya adalah ambil tongkat atuk saya pukul kelawar. Okay, itu cerita lain. Okay. Tapi yang paling satu perkara yang menarik perhatian saya daripada saya budak kecil lagi, saya tengok semua kehidupan yang saya boleh lihat di muka bumi ini selain daripada insek adalah sama je model dia. Bila saya tengok kita anak buah saya yang kecil-kecil, baby kecil-kecil, dan saya tengok kepada kera yang dekat belakang hutan, dan chimpanzee yang dalam BJ Mekik, BJ and the Bear, orang hutan yang mempunyai dari gambar-gambar di Sarawak. Kadang saya tengok orang hutan ni macam seorang lelaki yang tua, seorang makak, seorang seekor kera tu macam budak kecil. Okay, itu sangat jelas lah. Tapi bila saya tengok kuda, saya tengok lembu, saya tengok anjing, saya tengok kucing, ciri-ciri dia sama je. Dia punya mata macam kat depan, mungkin dekat tepi sini, mungkin kat sini, mungkin kat sini. Dia ada hidung, dia ada mulut macam ni. Empat limbs ataupun 2 limbs dan 2 kaki dan 2 tangan. Seolah-olah bila saya makin dewasa makin saya faham, seolah-olah mereka datang daripada mold yang sama, tapi dia telah dimodified kepada sesuatu yang lain. Betul. Itulah pendek kata, kenapa semua benda harimau pun fashion dia macam kuda, macam anjing, macam kucing. Betul. Dia tidak ada macam haiwan yang matanya ada dekat tangan sini. Betul. Jadi kalau katalah tangan, mata dekat tangan kan senang dia nak tengok. Kalau dia nak tengok benda tinggi dia macam ni je. Betul. Kalau dia nak nyintai perempuan dia macam ni je. Betul. Jadi apa yang sebenarnya yang sedang saya amati ni, Doktor? Jadi kita satu perkataan yang penting sekali yang diamati di sini ialah perkataan yang kita sebut adaptasi. Bahasa Inggerisnya adaptation. Di mana kita melihat apa yang kita nampak ni ialah signature of adaptasi, iaitu penyesuaian diri dengan persekitaran. Adaptasi. Jadi contohnya, mengapa mata berada 2 sahaja? Okay. So dia ialah a combination of factor. Contohnya boleh kita kata bagus kalau ada mata 2 kat belakang juga. Contohnya kan, because kalau logiknya kita fikir, kalau ada mata 2 di belakang bagus lagi sebab dia boleh tengok pemangsa, sentiasa alert, kalau nak cari makan pun dia probably perform better dan sebagainya. Jadi mengapa 2 sahaja? Dan 2 ni kita nampak commonly semua. Haiwan-haiwan besar lah. Haiwan besar ni selalunya kita panggil haiwan yang berjaya. Sebab itulah dia besar, kan? So mengapa dia 2 saja? Mengapa tak lebih, kan? Jadi a combination of factor. Salah satu yang kita boleh cakap begini, dari segi biologinya, dengan dia ada lebih mata, mungkin sistem tak boleh beroperasi dengan baik. Itu salah satu dari segi molekularnya lah, molekular biologinya, dari segi molekulnya. Mungkin itu satu perkara. Yang kedua yang kita kena sentiasa ingat, apakah keperluan semasa? Contohnya kan, contohnya sekarang ni kita ada komputer di mana cara kita melihat komputer ni very straightforward. Tengok macam ni. Okay? Kalau dalam keadaan 100 tahun yang akan datang juga, inilah cara kita akan melihat komputer. Jadi kita tiada keperluan untuk orang kata nak tukar cara kita lihat. Okey. Kecuali tiba-tiba kita tengok komputer ni akan bergerak macam tu. Contohlah kan, kita perlu pusingkan kepala selalu kan, contohnya. Kalau ada keperluan perlu melihat komputer sedemikian. Jadi kita pun akan mengubah
ability kita. Of course sekarang ni saya rasa susah lah nak macam nak tengok sini, nak tengok sana kan. Right. Tapi kalau misal kata komputer ni ialah komputer yang perlu ada 4 skrin, kan? Right. Dia buka sekali 4 skrin, perlu tengok 4-4. Jadi saya akan mula adaptasikan diri saya supaya bila saya tengok, mata satu boleh ke kiri, mata satu boleh ke kanan, dan saya boleh interpret dua-dua benda ni. Nampak tak? Kita ada keperluan baru. Okay. Jadi kita ni didesain mengikut keperluan semasa. Okay. Ini adalah konsep evolusi. Iaitu, kalau kita tiada keperluan untuk Ada. membuat sesuatu yang luar biasa, kita tak boleh ramal, kita tak boleh cakap, mengapa tak ada mata kat belakang, macam tadi kan soalan tadi. Mengapa tak nak ada mata kat belakang? Jadi, kita tak pernah ada isu, kita risau ada benda kat belakang. Itu poinnya. Tak pernah ada isu. Okay. Kita tak pernah ada, maksudnya, kita tak pernah selalu macam kita sambil duduk tengok depan, tiba-tiba orang makan kita dari belakang. Faham tak? Dia tak ada macam keperluan mendesak di mana kepala saya perlu sentiasa able to pusing ke belakang. Macam ada keperluan tu. Maksudnya kalau saya perlu pun saya boleh dia pusing dan tengok. Maksudnya masih able to do things successfully. Dan misal kata kita ada keperluan, satu yang saya nak bagi contoh yang sangat menarik. Kita boleh tengok remnants, certain remnants yang kita ada. Kita tengok jari kita, okay? Jari kaki, okay? Jari kaki pun lebih kurang macam ini juga, straight, very straight, okay. Dari segi evolusinya, primate dikatakan kita punya very close buddies, primate lain, Tapi kita tengok, primate lain, kaki dia boleh grip. Okay. Kita masih ability grip ni tangan ada lah. Boleh grip. Kaki kita dah out dah. Right. Mana kita dah tak boleh grip. Nak pegang benda, nak angkat ke apa kan. Dah tak ada dah. Normal people dah tak boleh buat dah benda tu. Nak pegang. Tapi primate masih ada. Mengapa kita dah tak ada benda tu? Sebab tiada keperluan. Kita bipedal. Kita monkey pun ada bipedal, tapi tak ada keperluan. Tak ada keperluan, maksudnya kita dah tak jalan atas pokok. Right. Mengapa perlu kaki kita ada cengkaman lagi? Sekarang ni kita pula lebih stabil. Kita nak kalau boleh kaki kita stabil di lantai. Jadi slowly keperluan kaki mencengkam itu dah tiada, ability tu dah tak ada. Dah tak perlu lagi. Dah tak ada keperluan lagi. Itu satu. Yang kedua, saya rasa this is a very good example juga. Hopefully they are relevant. Gigi kita. Okey, selalu kita kan gigi geraham yang ujung tu, ya Allah, kita cakap masuk klinik kena cabut, tumbuh saja, cabut buang kan. Tapi bila dia tumbuh sakit benar, kan? Wisdom. Jadi, wisdom tu kan. Jadi, kalau kita fikir logiknya, dia sakit benar kita nak tumbuh gigi tu, kan? Tapi dia tumbuh juga. Kalau logiknya sepatutnya tak adalah tumbuh lagi sebabnya tiada keperluan. Betul tak? Macam tadilah perbincangan kita kan. Mengapa kita nak tumbuh gigi lebih? Sebabnya cukuplah gigi yang ada tu. Yang tumbuh lebih ni sakit betul, wisdom tu kan. Kebanyakan orang dia cabut je buang. So these are remnants. Apa yang kita nampak ni, walaupun kita nampak tiada keperluan gigi belakang tu, okay, sekarang kita nampak tiada keperluan, tetapi pada ketika itu gigi belakang ni memainkan peranan yang sangat penting. Ketika dulu, yes. Okay. Mengapa kita tengok beberapa perubahan? Dulu orang awal dia makan banyak benda-benda keras. Contoh-contohnya biji-bijian. Macam-macam biji-bijian dia makan. Bijirin-bijirin dan sebagainya. So dia perlu banyak grind. Kita makan apa sekarang? KFC, McDonald, nak grind apa? Semua benda dah grind cantik dah. Cereal. Very nice. Semuanya dah comel, semuanya dah cantik-cantik, saiz pun dah kecil. Lebih kurang kalau ada gigi 4 biji kat depan pun dah cukup dah, boleh settle makan. You see? So, apa yang kita ada sekarang ialah certain remnants yang telah adaptasi pada ketika itu. Dan kita dalam proses, gigi ni dah semakin susah nak keluar. Sebabnya kita dah mula adaptasi, tiada keperluan gigi belakang, tetapi dia masih sedang keluar atas sebab dia pernah menyesuaikan keadaan ketika itu dan dia dalam proses slowly hilang.
Sebab tu yang dia sakit sangat tu. Itu ialah salah satu yang contoh lah yang saya selalu bagi juga, one of the interesting example yang kita nampak. Jadi key konsep dia adalah begini. Sesuatu keperluan yang kita ada, jika kita ada, dia tidak boleh berlaku terus. Satu keperluan yang Contohnya kita nak ada 2 mata ekstra di belakang kan. Kita nak ada, kita nak dia. Okey. Jadi dia mesti ada keperluan. Keperluan tersebut mestilah ada, barulah badan kita akan slowly menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Okey. Dan mestilah itu satu ciri dia, badan kita akan menyesuaikan. Tapi pada masa yang sama, kita mestilah ada kebolehan ada 2 mata ekstra tu. dalam Contohnya, DNA kita ada ke? itu soalan dia. Contohnya, datuk dan nenek pernah ada 2 mata ekstra dulu. Contohnya, kalau ada, adalah peluang variasi tersebut datang balik. Wujud, slowly, dan dia akan jadi benda, semua orang ada 4 mata pula. Sebab dah ada pressure kan, pressure perlu ada 4 mata. Itu yang kita nampak dari segi evolusi ni, kita panggil dia ada 4 kriteria penting. Untuk sesuatu benda berlaku ni, dia ada 4 kriteria penting ni. Ni dah masuk macam kelas pula. Kriteria pertamanya, kita panggil dia untuk sesuatu kita panggil dia natural selection process ni berlaku. Sesuatu benda ni wujud. Pertama sekali, variasi mesti wujud. Macam tadi kita sebut, mata ni pernah ada kewujudan, ada 4. Kalau dia tak pernah ada 4 tu, macam mana kita cuba pun memang tak akan dapat. Takkan berlaku. Variasi dalam jin tu sendiri. Yes, variasi dalam jin itu. Untuk kebolehannya untuk ada that extra features. And then, bila dah ada variasi, contohnya variasi dah ada, mestilah variasi ini ialah variasi yang boleh di-pass on kepada generasi seterusnya. Dia tak boleh variasi itu ada pada diri dia saja, tapi dia tak boleh nak pass kepada generasi seterusnya. Jadi variasi itu tak mungkin akan wujud lah. Sebab dia dah tak boleh pass on. Dia mestilah variasi yang mesti boleh pass on. Okay. Then, satu lagi yang penting ialah orang kata variasi ini mestilah mempunyai kelebihan dia sendiri. Contohnya 4 mata tadi kan. Dia tak, katakan variasi itu dah ada. Kita tengok pernah ada. Di zaman dulu pernah ada. Tapi kalau dia tak ada kelebihan, maksudnya sekarang ni kan, tak ada pun sebab nak ada ekstra mata 2 kat belakang. Jadi, mengapalah nak, maksudnya tiada keperluan. Variasi ada, tapi tak ada sebab mengapa kita perlu ada keperluan tersebut. Untuk jadi tak survive. Wujud untuk dia wujud semula. Jadi dia tak akan wujud. Sebab dia tak ada keperluan. And of course yang last sekali, dia kenalah ada keistimewaan dia sendiri. Kena ada keistimewaan dia. Okey, dengan adanya 4 kriteria ini, barulah variasi pada jin, variasi mesti ada kelebihan dan satu lagi ialah dia boleh di-pass on. Boleh di-pass on pass on kepada generation. So, bila dia ada penuhi 4 elemen ini, itulah yang kita panggil natural selection. Dan ini juga ialah idea yang dikongsikan oleh Charles Darwin. Orang yang cerita pasal evolution kan. So dia beritahu evolution ni boleh berlaku dengan syarat 4 perkara ni. Charles Darwin dah sekali dengan Alfred Wallace dalam isu, dalam perkara natural selection ni. Dan Wallace pernah berada di Sarawak. Di Sarawak, dan di Sarawak juga dia menulis salah satu cerita yang sangat menarik mengenai evolution. So dia berada, kalau nama bukitnya Bukit Peninjau kalau tak salah saya, dia di Santubong. Dan sekarang ni kita punya state government pun tengah mengusahakan rumah tu, rumah Wallace tu. Cantik dia. Memang kita nampak elemen-elemen British semua tu kan, cantik tu rumah tu. So mereka tengah olah, mungkin insyaAllah dalam masa singkat ni akan open kepada public lah. So kita boleh nampak sebab mereka ada buat painting waktu zaman Wallace tu. Dia ada buat painting macam mana rupa rumah dia. So bila kita pergi ke tempat tu, memang nampak sah. Itulah dia, rumah dia. Dia berada di atas bukit
And then dari bukit itulah mereka akan turunkan spesimen-spesimen yang mereka tangkap dan sebagainya ke kapal. Dia cantik betul-betul muara sungai, buka ke laut. So very very nice lah. Itu dalam buku Malay Archipelago dia tu. Malay Archipelago. Dia cerita and of course ialah perbincangan Wallace dengan Darwin ni sentiasa debate-nya besar. Ada orang kata Wallace tak diberi pengiktirafan dan sebagainya. Tapi kita juga kena beri due credit for both of them, Darwin dengan Wallace. But at the same time kita juga kena recognize beberapa perkara lah. Darwin memang menghargai Wallace. Tidak dapat dinafikan. Dia sangat menghargai Wallace dan dia tak pernah menepikan Wallace. So benda isu perbincangan Wallace tak diberi penghargaan dan sebagainya tu kita je lah yang bincangkan perkara tu. Tapi di peringkat Darwin dan sebagainya is very clear. Mana Darwin lah yang ketika Wallace susah, Darwin yang jaga dia. Sebab Darwin ni dia datang daripada keluarga yang berada. Keluarga yang senang. Wallace ni pula dia memang daripada keluarga yang susah dan cara dia menyara hidup dia ialah dengan menjual spesimen-spesimen yang dia ambil di tempat-tempat yang berbeza ni. Itulah cara dia mencari dana dia untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Tapi kebetulan mereka tu sangat fascinating, sangat menarik. Di masa Wallace jauh lagi muda daripada Darwin ya. Wallace berada di Borneo, Darwin pula lebih awal berada di Galapagos kan. Yes. Dan di masa yang sama mereka di dua lokasi yang berbeza boleh datang dengan satu perkara yang sama. Betul. Evolution by means of natural selection kan. Tapi saya nak melompat sikit lagi. Sebenarnya konsep evolusi ni adalah satu konsep yang telah lama wujud kan. Even daripada zaman Greek lagi. Malah saya pernah baca Ibn Khaldun pun pernah bercakap mengenai evolusi macam mana spesies-spesies timbul daripada air ataupun lautan. Tapi yang fascinating about Darwin dan Wallace adalah the mechanics of it kan. Di mana Khaldun tidak pernah come up with the mechanic macam manakah evolusi ni berlaku. Itu saya guna perkataan saya sendiri je lah. Natural selection ni adalah mekanik bagaimana evolusi berlaku. Adakah betul apa yang saya cakap ni? Dari segi mekaniknya kan, apa yang berlaku ialah kalau kita ambil Wallace contohnya, kalau kita ambil Wallace dia melihat bagaimana spesies berubah daripada satu kawasan taburan spesies. Contohnya dia pergi pada satu pulau, dia tengok di pulau A ni ada spesies-spesies tertentu. Tapi bila dia pergi ke pulau B, dia tengok certain spesies tak ada. Walaupun dia dekat. So they start to learn. Adakah taburan-taburan spesies ni ada sebab? Ada tak dia macam just boleh berada saja di mana-mana? Atau ada benda yang menentukan dia akan berjaya berada di sini atau tidak berjaya berada di sini? Itu yang Darwin juga lihat. Dia juga lihat sebab dia ada peluang untuk lihat benda proses tu. Proses tu dia ada peluang. Contohnya dia lihat dalam burung merpati. Okay, yang Darwin ni very interesting juga, di mana dia very clear at the beginning. Dia tahu ini merpati putih, ini merpati hitam contohnya. Okay, dia very clear. Dia tahu kacukannya pun putih, kacukannya pun hitam, dia tahu. And then dia tengok, dia kacukkan mereka, putih kacuk dengan hitam. Okay, so lepas tu dia dapat follow. Dia tengok okay, anak dia menetas. Okay, ini menghasilkan putih berapa, telur, okay, ada berapa telur hitam contohnya. Lepas tu dia kacuk lagi. And then tiba-tiba dia tengok, macam mana kacukannya keluar hijau, keluar lain-lain. Padahal saya start dengan tak ada pun color-color ni kan. So dia rasa, nampaknya lah at that time Darwin punya prediction, dia cakap ada blending. Blending maksudnya putih campur hitam jadi kelabu. Itu blending. So at that time dia punya ni dia panggil blending proses mungkin berlaku. So of course kita tahu itu bukan benar. Sekarang lah kita tahu itu bukan benar.
So of course teori-teorinya tak adalah semuanya betul, because dia hanya menggunakan apa pengetahuan yang ada saja. Sekarang kita ada banyak benda yang berbeza. But yang fascinating dalam penemuan-penemuan Darwin yang lead kepada natural selection ialah kajian dia di Galapagos. Bila dia melihat burung, dia tengok ada certain burung akan ada dan dia ada kait rapat dengan jenis biji yang ada pada ketika tersebut. Di pulau-pulau tertentu. Di pulau-pulau tersebut. Sebab dia tengok, pergi kepada pulau ni, dia tengok ada biji yang keras. Lepas tu bila dia tengok burung, burung paruh dia lebih lebar, pendek untuk ketika biji dia keras. So lebih banyak burung tersebut. So dia tengok burung-burung yang paruh panjang, nipis, tak banyak. Tapi bila kita tengok biji pokok dia ialah jenis yang lembut, kita tengok banyak burung yang paruh dia panjang, dan tak berapa lebar. So they start having some idea that ciri-ciri yang kita nampak ini banyak bergantung pada survivorship. So ciri yang wujud ialah ciri yang boleh survive. So these are the key elements yang dia start to observe, dan dia nampak benda 4 yang saya sebut tadi tu. 4 elemen tersebut tu. So dia mesti memenuhi 4 benda ni. Kalau kamu nak ada ciri paruh panjang dan sebagainya, dia mesti memenuhi 4 ciri-ciri ni. Ada tak kamu akan lihat dia lagi next generation, dia bergantung pada adakah dia akan survive. Ada tak trait itu ialah trait yang bagus. So benda-benda ni yang Darwin mula dokumen. Sama juga dengan Wallace. Wallace pun dokumen dan dia melihat bagaimana certain burung berada di satu kawasan, lagi satu tidak berada di kawasan yang sama, walaupun mereka berada di kepulauan yang sebelah-sebelah. Ada pulau yang jauh benar, tapi dia nampak, macam mana pulau yang jauh ni tapi spesies dia sangat sama. Tapi contohnya Borneo dengan Java ni, Borneo, Java, Peninsula Malaysia, Sumatera, dia share banyak benda sama. Okay. Lepas tu bila tengok Bali dengan Lombok, dia beza dia tak berapa jauh. Pulau tu, dua pulau tu 2 km ni. Bila dia pergi, dia cakap, lain betul burung yang ada kat sini. Macam mana dia punya, burung spesies dia sangat lain-lain. Padahal yang ni pulau lain-lain yang saya pergi ni jauh-jauh lagi, tapi dia ada benda yang sama. The same thing untuk Borneo dengan Sulawesi. Tak jauh. Dalam 60 km. Borneo dengan Semenanjung 600 km. Kalau dari segi skalanya lah. So 10 kali ganda lebih jauh. Tapi bila dia lihat pada spesies-spesies, so dia start to understand di mana geografi memainkan salah satu aspek penting dalam melihat taburan-taburan haiwan ni. So bagi dia mula predict di mana haiwan ini semuanya bukan sama, di mana-mana. So geografi merupakan salah satu aspek. Sebab tu dia mendapat gelaran Father of Biogeography, Alfred Russel Wallace. Sebab dia study dia lebih ke arah geografi yang menentukan apa jenis-jenis haiwan yang ada. Itu ialah Wallace. Tidak jauh selepas dalam jangka hayat mereka, malah dalam jangka hayat mereka, kalau tak silap saya, wujud lagi seorang watak yang penting, Gregory Mendel kan. The father of DNA lah, supposedly. Seorang monk. Betul. Seorang padri, rahib. Ya, dia ada cerita menarik pasal Mendel ni. Okay. Mendel, ini sebenarnya soalan saya tanya dalam kelas sebenarnya. Soalan. So, ceritalah, bukan soalan, cerita. Dia cerita dia macam ni. Mendel ni sebenarnya, kajian Mendel lebih awal daripada kajian Darwin dengan Wallace. Wow. Kita kena tahu tu the point dia. Okay. Jadi Mendel dah awal lagi dah tahu benda-benda tertentu, iaitu Mendel ni kan dia buat kacukan kacang, contohnya kacang yang bulat kacuk dengan kacang yang contohlah kalau petak dan sebagainya kan, dia menghasilkan kacang petak berapa, kacang yang bulat ni berapa dan sebagainya. So Mendel dah figure out benda ni. Okay, Mendel dah figure out. Masa ni lah Darwin datang,
lepas Mendel figure out ni, Darwin datang dan dia come up dengan natural selection dan sebagainya. Dan ketika inilah yang dia keluar dengan statement dia, blending inheritance. Iaitu bila dia buat burung-burung ni kan, dia dah tak boleh nak figure out, saya buat start dengan putih dengan hitam, macam mana tiba-tiba keluar colour lain-lain, ini mesti bercampur ni, colour bercampur ni. So itu dia panggil blending inheritance. So maksudnya dia inherit tapi dia dah gabung putih dengan hitam. Okay. Tapi Mendel pula dia tak ada sebut gabung-gabung. Dia tahu kalau bulat gabung dengan petak. Okay. Kita sepatutnya memang dapat bulat saja ataupun petak dan sebagainya. So adalah cara-cara untuk kita nak tahu apa yang bakal keluar dan sebagainya. So itu Mendel dah tulis dah tu. Okay. Jadi yang menariknya soalan yang biasa saya tanya macam ni. Misal kata soalannya Darwin dengan Mendel kalau pergi minum kopi bersama-sama contohnya. Dia macam tu. Kalau mereka pergi minum kopi bersama-sama, rasa-rasa apa soalan Mendel mungkin tanya dengan Darwin? Okey, itu soalan dia. Okay. Jadi soalan dia mungkin tanya ialah macam ni lah, dia akan tanya, Darwin, kau tak baca ke buku aku? Dia mungkin cakap macam tu. Dah tulis dah. Kan dah tulis dah, kan? Kau tak baca buku aku? Okey. Jadi untuk jawab soalan ni memang betul dia tak sempat baca. Dan inilah historian lah daripada ni, mereka pergi kepada perpustakaan Darwin ni. Mereka tengok di perpustakaan Darwin ni memang ada buku Mendel. Ada tapi dia tak sempat baca. Okey. Jadi soalan dia begini, member tak baca ke? Okey, macam mana dia rasa dia tak baca? Sebabnya macam ni. Dia keluarkan buku tu. Dulunya bila orang buat buku kan dia kertas besar. Lepas tu dia chop 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia lipat buku. Sebab tu yang kita ada keris untuk potong kertas tu, ingat? Wow, itu dia. Kan? Saya ingat bukan envelope je. So dulu dia ada buku-buku ni dia dilipat 4. So dia letak kan. Dia susun-susun buat buku. Jadi bila nak baca, dia kena potong lah. Barulah dia baca. Jadi bila dia buka buku Mendel, tengok sah member belum potong lagi. So dia tahulah member belum baca lagi. Dia belum baca. So itu antara some of the very important incident di mana dia rasakan kalaulah member dia baca time tu kan, lagi jauh lagi. Jauh lagi dia dah figure out benda. You know? Buku Darwin tu, The Origin of Species by Means of Natural Selection 1859 kan? Yes. Dia punya lebih awal 1802 ke 20 ke something, lebih awal. Tua sangat tu maknanya Mendel tu. Okey, tadi doktor cakap pasal keris potong buku tu kan? Okay, katalah saya try terfikir. Asalnya keris tu adalah untuk potong kertas yang berlipat 4. Selepas itu sistem teknologi yang ada, sistem percetakan yang ada tidak lagi memerlukan kertas dilipat 4. Dan teknologi itu, buku boleh dah tak payah lipat 4 dah, dia dah potong dengan cara tersendiri. Tetapi di masa yang sama, keris tadi ni telah tidak ada lagi fungsinya. Dan kalaulah di masa yang akan datang ada terciptanya satu benda lain, maka keris ini mungkin boleh berguna pakai semula, tetapi untuk perkara lain pula. Betul. Jadi adakah ini evolusi keris? Bagaimana keris yang dicipta untuk sesuatu perkara lain akhirnya ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun yang akan datang, keris itu telah evolve untuk diguna pakai untuk buat kapal angkasa contohnya. Mungkin kan yang benda kita sebut keris ni ialah Ed mungkin tahu keris ni kan, mungkin pernah tengok. Saya tak tahu yang yang muda-muda lagi pernah tak mereka tengok keris tu? Saya pun tak pernah tengok. Saya anggarkan lah macam mana. Dulu dia adalah salah satu cenderamata yang popular. Right. Okay. Kan? Kan benda buka envelope tu kan? Buka envelope tu. Benda yang
cenderamata yang sangat popular. Sekarang ni memang saya rasa dah hampir tak ada lah. Tak ada lagi. Ya. Tak ada dah. Dulu Ya. memang cenderamata yang sangat popular ni. Ya. Saya kanak-kanak memang ada, memang famous lagi. Kita beli-beli kan, kita beli-beli Ya, cenderamata kan. Walaupun kita tak pernah guna, tapi beli je lah. Cantik-cantik Beli. lah masa tu. Memang cantik. Dan Ya. keris dia ada macam dalam bentuk keris, dia ada macam-macam bentuk dia. Betul. You know? Dan ini an example of industrial revolution. Dia bukan evolution yang kita tengok dalam haiwan, tapi dia evolution. It's a type of evolution memenuhi ciri adaptasi. Betul. Keperluan semasa. Dia macam ni. Evolusi yang kita tengok dalam apa yang kita tengok dalam organisma ni, dia tidak melihat ke depan. Kita kena very clear. Dalam benda biologi ni, apa perubahan yang berlaku pada kita ialah perubahan atas dasar menyesuaikan diri sekarang. Right. Okay. Contohnya kita sejuk sekarang. Jadi saya pakailah baju sejuk. Saya tak pernah expect sekejap lagi matahari akan keluar dan panas terik. Jadi saya tak boleh cakap, tak bolehlah walaupun sejuk, sejam lagi memang panas terik ni, janganlah pakai baju dulu. Maksudnya saya dah expected apa yang akan berlaku kemudian. Evolusi tak macam tu. Evolusi dia kena beradaptasi sekarang. Kalau dia tengah sejuk sekarang, dia akan cari jalan untuk nak panaskan badan dia. You know? Tapi industri dan sebagainya kita expect kalau boleh dia dah pandang ke hadapan apa keperluan di masa hadapan tu. Yang evolusi dalam haiwan ni, key features biologi ni ialah apa keperluan kita sekarang. Jadi itulah sebabnya evolution tidak semestinya perfect. Tidak perfect. Salah satu lagi ciri yang mustahak yang saya pernah dengar adalah mutasi kan. Because mutasi ni memberi ruang untuk menambahkan variasi lagi. Betul. Betul. Mutasi ialah salah satu cara untuk kita tambahkan variasi. Yang empat kriteria penting tadi tu. Dan berbalik pada kanser tadi yang Dr. cakap tu. Kanser biasanya berlaku di satu usia yang pertengahan atau lewat satu spesies dalam spesies kita manusia. Atas pada 30-an atau 40-an baru dia mempamerkan diri. Justru itu kita sempat lagi untuk matang, untuk jadi baby kepada usia puberti matang, sempat berkahwin dan menghasilkan zuriat, barulah manifestasi kepada kanser itu wujud. Justru itu anak yang kita lahirkan inherit kita punya jin yang berserta kanser tadi tu kan. Jadi apa pun yang hidup di dunia ini dan evolve, untuk ia survive, yang paling mustahak sekali ia mesti mencapai usia matang dan mendapatkan zuriat. Itu yang paling penting sekali. Ataupun kita ambil perkataan yang lebih mudah, iaitu apa-apa yang hidup secara umumnya, dia punya goal yang utama ialah dia mencari peluang untuk memastikan dia telah pass on kepada generasi akan datang. So sama ada dia matang, tidak matang, next question. Dia punya key goal dia ialah kita dah pass on to the next generation. So maksudnya bila dia dah capai tu, maksudnya dia punya goal in life is good. Done. Dari segi konsep evolutionnya. Maksudnya sebagai organisma, kita punya key goal kita di dunia ni, bila kita keluar je, ialah untuk memastikan kita dah pass on kita punya genetik kepada generasi akan datang. Generation. So dari segi organisma, itu dipanggil berjaya. In general. Selepas satu tempoh yang kita boleh pass on our gene to the next generation, natural selection dah tak peduli lagi dah apa berlaku pada kita kan. Natural selection ialah salah satu mekanisme untuk kita pass on. Okey, katalah satu senario yang mana tiba-tiba kita berada di satu tempat yang mana pokok semua tinggi-tinggi. Anak-anak kecil yang membesar yang mempunyai kebolehan lompat paling tinggi akan mencapai buahan.
Betul. Anak-anak kecil yang membesar pada peringkat matang, yang tidak ada kebolehan untuk melompat paling tinggi, maka dia tidak akan dapat buah-buahan dan dia akan mati. Betul. Jadi mereka yang hidup hanyalah mereka yang mempunyai kebolehan untuk lompat tinggi saja. Betul. Jadi jin melompat tinggi ini akan di-continue, akan disambung pass on kepada generasi seterusnya. Betul. Kalau kita nak ambil yang lebih senang, kita nak visualize, senang kita nak visualize, kita ambillah contoh yang popular, giraffe, leher panjang. Kita ambil very interesting animal. Okay. Sebab kita tengok itulah haiwannya, lehernya panjang betul. Very unique dari segi haiwan lah. Tetapi kita nampak elemen ni wujud atas dasar dia untuk nak mendapatkan makanan yang terbaik di pucuk paling atas. Jadi semakin leher dia semakin tinggi, semakin lebih baguslah dia mendapat makanan dia daripada pucuk yang di atas. Tapi key point kita kena ingat elemen pertama, dia kena ada ability variasi dalam jin dia untuk ada, contohnya macam kita kita manusia, ada orang tinggi, ada orang pendek, ada orang betul tinggi, ada yang betul-betul pendek. Kita ada that variation. Variation dah ada dalam pool kita. Tapi bila ada pressure, suruh katakan, oh kau kena makan pucuk-pucuk yang atas je. Kalau pucuk-pucuk atas je ada vitamin, kalau kau makan pucuk-pucuk bawah ada makanan lah tapi vitamin tak ada. So jangka hayat kurang. Jadi orang-orang yang makan pucuk di atas saja yang akan tinggal lebih lama ataupun tiada sakit. Jadi orang-orang yang tidak dapat makan pucuk di atas, jiraf-jiraf yang tak dapat makan pucuk di atas, dia lambat laun akan mati dan sebagainya. So dia ada yang dapat meninggalkan zuriat, ada yang tidak dapat meninggalkan zuriat. Jadi yang semakin tinggi ni, so evolusi ni akan slowly push. Tadinya kita ada pendek, tinggi, sederhana, tinggi dan sebagainya kan. Tapi disebabkan orang-orang yang pendek ni kurang berjaya. Jiraf yang leher pendek kurang berjaya kan. Lambat laun kita tengok dalam populasi tu, yang tinggalnya semua yang panjang-panjang je. You see, variasinya yang tinggal-tinggal panjang je. Tapi bila kita lihat pada jiraf ni, hari ini, kita macam nak, wow, jiraf ni memang leher panjang. Tetapi kita tak boleh lupa satu perkara. Memang ada jiraf leher dia pendek. Ada. Cuma dia mungkin tidak akan berjaya lah. Dia akan tidak berjaya. Kecuali sekarang ni soalan yang seterusnya mungkin boleh ditanya ialah, ada peluang tak jiraf ni yang leher panjang sekarang ni, tapi kalau tiba-tiba pokok yang pendek-pendek ni nutrien dia bagus. Okay? Contohnya dah tak ada dah pokok yang tinggi-tinggi. Nanti saya bagi lagi satu contoh haiwan yang menarik. Pokok yang tinggi dah tak ada, so yang ada pendek-pendek je. Jadi maksudnya jiraf ni kena pendekkan leher lah, kalau tak susahlah dia nak kena tunduk kan. Jadi yang pendek-pendek akan berjaya, yang panjang-panjang akan kurang berjaya. Lambat laun kita akan nampak tiba-tiba kan dalam mungkinlah 200 tahun yang depan, anak-anak kita pula dia tengok, jiraf-jiraf ni pendek-pendek belaka leher dia. So apa yang kita nampak as a population, kita sentiasa bila kita sebut jiraf, kita tengok dia as a populasi, pendek, panjang, very very the way itu yang kita interpret. So proses panjang pendek dia mengambil kira variasi itu wujud atau tidak dalam population, dan satu lagi haiwan yang menarik sangat untuk ini ialah panda. Wow. Kenapa? Panda ni comel dia. Tapi panda ni sebenarnya dia ni ialah sejenis beruang. Setuju? Dia beruang. Kita kena be clear, dia beruang. Beruang ialah carnivore. Betul? Jadi bila saya sebut perkataan carnivore ni, perkara pertama yang main di fikiran kita apa? Makan dia apa? Daging. Tapi panda kita makan apa? Tumbuhan. Dia makan buluh. Dia buluh, strict buluh. Buluh. Dia telah punya enzim yang boleh melunyaikan daun-daun. Tapi kita tak boleh bagi buluh yang sama dengan beruang lain. Mesti dia benci kita. Sebabnya dia tak ada langsung taste untuk makan pokok-pokok ni kan. Jadi kita lihat macam adaptasinya, proses dia.
dia beruang yang biasa. Dia memang ialah sejenis haiwan yang kita boleh jangkakan yang satu ketikanya memang dia punya ancestor dia makan daging. Ganas Okey. lah. Dia ganas. Okey, tapi kena ingat, macam manusia, ada orang keluar cari makan, ada orang kalau boleh duduk kat rumah, kan. Saya buat satu senario lah. Dah duduk kat rumah, buka tingkap, nampak buluh. Alah, malas lah makan buluh dah, lebih kurang dah lah tu. You know. Makan Esok rebung. bangun makan, tengok, malah keluarlah rumah. Ada buluh, makanlah, rehatlah dulu kat rumah. So, bila dah hari-hari member ni tak nak keluar ke apa kan, dan dia pun dah rasa macam buluh pun jalan je lah, okey je lah kan. Lambat laun dia tak adalah minatnya nak makan lagi daging. Dan memang kita lihat dalam dalam panda ni, dia dah hilang dia punya taste bud dia, ciri rasa darah dia. Dah tak ada. Jin untuk dia punya kebolehan rasa darah ni, dia hilang. So dalam beruang-beruang lain, jin tu masih berfungsi. Contoh bila kita makan daging kan, kita sebagai manusia ni bila kita makan daging, kita ada feeling dia menarik tu. Ya, ada feeling merembeskan air liur tu. Merembeskan air liur. So panda ni dah tak ada dah. Dia dah ada rembes apa-apa dah. Dia panda ada rembes dah. Kalau daging dia dah tak boleh dah. So dia hilang. You know, dia naturally dia telah hilang. Tapi dia ialah carnivore. You know, dia ialah daripada order Carnivora, yang mana dulunya dia memang ancestornya memang makan makan daging. Dan slowly dia telah satu ketika, dan kita kena ambil kira banyak faktor lah, sebab dia ialah asalnya daripada China. Mungkin pada ketika itu habitatnya sangat-sangat sesuai dengan buluh yang banyak sangat. Okay. Jadi mengapalah dia nak makan benda lain padahal keluar rumah, depan mata buluh ada. Jadi dia explore makan buluh. Tapi dia tak pernah sedar di mana buluh ni lambat laun bila pemodenan berlaku, buluh semua hilang. Jadi keluar satu hari ni dia tengok, buluh dah tak ada. Mana pergi, semua orang dah buat rumah habis dah. Jadi sekarang dia rasa panik lah pula. Ya sudah, buluh tak ada pula dah. Mana nak cari buluh? Sebab senang lagi cari makan daging. Bolehlah pergi mancing ikan ke, makan apa-apa. At least adalah something hasil. Buluh dah payah nak cari. Sebab dia orang bukan pilih buluh sebarang. Dia pilih buluh-buluh yang tertentu. Pilih buluh tertentu. Jadi ini ialah adaptasi panda pada ketika itu. Jadi kalau lah panda boleh diinterview, kalau kita tanya dia sekarang, mungkin dia cakap, mungkin salah saya lah kot, dulu tak nak keluar cari makan. Sekarang ni susah pula nak cari buluh. Sebab sekarang ni lepas pemodenan berlaku, susah pula kita nak mereka pun itu ketika tu panda in the process to go extinct. Alright. Sebab tu yang WWF dia punya logonya ialah panda. Untuk dia populariskan proses konservasi panda. Ya, yang okey, evolusi ni mengambil evolusi sebarang spesies mengambil masa yang lama kan tadi kata pasal sebut. Lewat 200 tahun kebelakangan ni, kerana angkara manusia dan industrial revolution dan sebagainya, persekitaran kita, malah dunia ni amnya berubah dengan begitu pantas sekali. Sehingga tidak terkejar oleh evolusi dan spesies-spesies lain lah. Otak kita, gaya hidup kita, tubuh badan kita adalah masih sama dengan nenek moyang kita 30,000 tahun yang sudah. Betul. Tetapi persekitaran kita terlalu berbeza sangat. 100 tahun yang sudah tak ada bangunan 30 tingkat. Tiba-tiba hari ni bangunan dah 30 tingkat. Jadi kerana ketidakupayaan pelbagai spesies untuk adapt, menyesuaikan diri dengan persekitaran yang tiba-tiba berubah dengan pantas, maka banyaklah spesies-spesies yang akan extinct ataupun pupus. Betul. Tetapi untuk survive dalam suasana yang tiba-tiba dah macam ni, spesies yang mempunyai kebolehan yang paling bagus untuk adapt adalah spesies yang akan selamat. Betul. Okay, sorry, saya punya audio system macam ada bunyi-bunyian. Okay.
Kebolehan satu-satu spesies itu untuk survive dengan persekitaran dia akan memastikan dia punya spesies survive ataupun tidak. Contohlah panda tadi tu. Saya punya otak sedang berfikir untuk berbual dengan Dr. Faisal ni, walaupun saya rasa saya tak layak. Jangan. Banyak Okey. soalan menarik. Tapi katalah saya ni seekor panda dan tiba-tiba manusia telah membuat pembalakan buluh, saya pun tak tahu apa ayat dia, semua buluh pupus yang ada di sekitaran saya, hanya ada pokok sirih aja contohnya. Okey. Jadi di kalangan kami para panda ni, siapa yang perut mereka boleh menghadamkan sirih dan menjadikan apa yang ada pada sirih itu sebagai nutrisi yang sangat bermanfaat, kami itulah yang akan survive dan menghasilkan zuriat. Mana yang tidak, mana spesies kami panda ni yang tidak boleh makan sirih, maka dia tak ada makanan, dia akan mati. Katalah sekarang ni ada 100 ekor panda. 30% je panda yang boleh makan sirih. Maka 70% tadi tu semua akan pupus. Yang tinggal 30% boleh makan sirih. Dan secara tak sengaja, ciri-ciri panda yang boleh makan sirih, panda ni hitam putih kan. Ciri-ciri panda yang boleh makan sirih, somehow dia mempunyai satu warna hijau lah contohnya di kelompok bertumpuk. Maka 30% daripada sirih able panda ni, dia akan melahirkan anak-anak yang makan sirih. Maka panda yang hitam putih akan menjadi rare, panda yang hitam putih dan bertumpuk hijau akan berkembang biak. Maka lambat laun ada dua pihak, panda hitam putih dengan panda yang ada 3 warna. Lepas tu kedua-dua spesies ni berpisah dalam masa 1,000,000 tahun lah contohnya. Dan apabila panda ni bertemu, mereka saling melihat dengan penuh mata ancaman. Kerana dia ni macam aku tapi bukan macam aku. Jadi aku jumpa dia, aku akan bunuh dia. Dan mana panda yang tiba-tiba ada hati, yang ada sexual attraction terhadap panda yang tu, kalau mereka berkahwin, mereka tidak akan melahirkan anak. Atau mereka melahirkan anak itu akan mandul. Maka dalam peringkat inilah maka berlakunya perpisahan spesies kan. Dan inilah apa yang berlaku pada kita semua Dr. Faisal. Sorry, saya punya cerita ni betul. That is the whole process, very nicely mentioned. Itulah ciri di mana kita panggil speciation process. Speciation, alright. Di mana bagaimana sesuatu spesies terhasil. Okay. Dia punya keyword dia yang kita nampak ada beberapa keyword yang tadi disebut oleh Ed, iaitu nombor 1 ialah di mana wujudnya ciri-ciri baru. Kan? Wujudnya ciri-ciri baru dalam kelompok yang sama. Okay. Jadi kita tengok ada beberapa individu dah ada ciri-ciri yang baru. And then benda yang kedua ialah yang juga penting berlaku bila berlakunya ciri-ciri baru ini pada individu-individu tertentu. Kalau individu baru ini dapat mengasingkan diri mereka daripada individu-individu sedia ada dalam kelompok yang sama ini, dia akan mula memastikan, contohnya mereka ni start semuanya dalam satu kumpulan. Ada 3 individu dalam kumpulan ni, dia dah ada ciri baru. Okay? Mutasi adalah salah satu potential lah yang telah menyebabkan ciri baru tersebut. Okay. Jadi bila dia berlaku 3 ni, tetapi kalau dia masih berada dalam kelompok yang sama, chances dia ialah dia mungkin kahwin balik dengan member-member yang lama dan hilang lah mutasi itu hilang. Sebab mutasi itu mungkin tiada kepentingan. Dia dah berlaku. Kita ambil contoh-contoh yang menarik lah. Untuk cerita-cerita macam ni, contoh-contoh yang menarik dia macam ni. Orang bermata biru. Okay. Orang bermata biru ke, ataupun blonde contohnya. Okay. Rambut blonde. Itu betul lah. Itu memang mutasi betul. Ini contoh betul. Saya bagi ni contoh betul. So, kita punya apa orang kata naturally yang tiada mutasi ialah hitam rambut. Tiada mutasi ialah hitam. Rambut kita bila tiada mutasi,
dia natural color dia ialah sepatutnya hitam. Jadi blonde ni ialah bila berlaku mutasi. Jadi pada ketika pertama kali bila blonde tu wujud, okay, orang semua mesti rasa pelik color dia lain pelik kan. Okay. Tapi tiba-tiba ada pula lelaki ni macam this is my type lah. Contohnya. This is my type lah. Saya suka blonde ni. You know? Inilah saya tak sukalah rambut hitam-hitam contohnya. Jadi kita dah nampak tiba-tiba walaupun mutasi Sorry ada. Alamak, sedang best-best ni dia tersangkut lah. Kejap Kejap. Kawan ni ialah sangkut sekejap Okay, sorry. Sekejap. Okay, saya kita balik pada blonde tadi blonde. Ini taste saya tadi tu. Cita rasa saya tu. Blonde. So tiba-tiba dia dah suka kan? Dia dah suka. So dia rasa this is my type. And then bila dah ada preference. Okay, pada awalnya mutasi dianggap benda yang tak baik. Cacat. Jadi kalau tak ada orang kahwin dengan dia, hilang kat situ je lah mutasi tu. Dia tak pass on lah kan. Mutasi tu dah tak pass on. Tapi kalau dia cakap, ini my type, lepas tu kahwin. And of course menghasilkan anak yang biasa. Anak dia pun blonde juga. And then dah ada tiba-tiba macam tiba-tiba ada banyak orang macam blonde ni lain macam lah. You know, saya pun suka. Jadi lambat laun blonde ini menjadi salah satu grup yang unik. Yang unik. Tiba-tiba dia establish. Mutasi tu establish. Of course dalam kes blonde, mata biru dan sebagainya, dia bukan menghasilkan spesies baru. Tapi kita boleh nampak satu phenotype, iaitu satu ciri yang tak pernah ada, tiba-tiba dia dah establish dalam populasi kita. Iaitu mata biru, rambut blonde, rambut blonde betul-betul putih dan sebagainya. You know, yang mana sebenarnya itu adalah mutasi. So dalam kes ini, bila mutasi itu dah berlaku dalam sesuatu kumpulan dan bila dah ada preference kepada mutasi ini, and then mereka ni dah tidak lagi, mereka ni asingkan diri mereka daripada kelompok asal ni. Okay? Jadi lambat laun kelompok asal ni dia akan maintain, dia tengah tinggal di tempat yang sama, dia maintain. Kelompok yang baru ada mutasi ni pula, dia pergi dan dia mungkin mengalami environment yang sedikit berbeza, yang ada kepentingan environment tersebut dengan mutasi mereka. Okay? Jadi environment yang berbeza ini akan menyebabkan pressure kepada cara genetik mereka berfungsi dengan berbeza. Pressure kepada genetik mereka berbeza. So contohnya, saya bagi contoh, mungkin di kawasan A ni kawasan tanah rendah, yang kawasan B ni kawasan tanah tinggi. Okay, mereka datang dulunya dua-dua katakanlah berada di tanah rendah kelompok ni. Tapi disebabkan mutasi semua ni dah berlaku, kawan ni macam rasa macam aku boleh panjat lah gunung tinggi-tinggi. So dia pergilah duduk tinggi-tinggi. Yang kawan-kawan yang tak boleh panjat ni, dia masih kat bawah maintain. Jadi bila dia berada di atas, dia establish lah, dia kahwin, dia dah ada keluarga dia semua kan. So tapi dia datang dari yang bawah ni. Lepas tu dia dah berada di atas, dia dah establish keluarga dia pun dah beranak pinak, ada cucu dan sebagainya. Tetapi yang kita tak nampak kat sini elemen, waktu dia di bawah, dia punya jumlah oksigen berbeza. Waktu dia berada di tanah tinggi ni, dia cara penggunaan oksigen dia, menyebabkan dia terpaksa tukar sikit sel dia. Genetik dia terpaksa compensate oksigen yang rendah. Masih nak operate seperti biasa, tetapi menggunakan oksigen yang rendah. Jadi genetik dia perlu berlaku sedikit perubahan. Itu yang saya sebut environment. Environment yang berbeza, pressure yang berbeza. Jadi dekat atas pula sejuk. Dekat bawah pula lebih panas. Okay? Jadi dalam keadaan yang sejuk, dia kenalah ubah suai sikit badan dia. Contohnya mungkin berbulu lebih tebal dan sebagainya. So anak-anak yang berbulu tebal akan survive dengan lebih baik lah kan. Jadi lambat laun kita nampak isolasi. Tu key kedua ni. Isolasi yang berlaku ni menyebabkan mereka ni menghadapi pressure environment yang berbeza. Dah isolasi ni berlaku, maksudnya dah tak ada perkahwinan tu, dah
tak berlaku. And then kita nampak ada Ya. dengar? Okey. Dengar? Okey, sekali lagi. Okey. Isolasi tadi tu. Isolasi ni dah berlaku. Isolasi bila dah berlaku, so kita yang penting isolasi ni menyebabkan tidak lagi berlaku kahwin di antara dua grup ni. Dah tak ada kahwin, dah berlaku. So kita panggil dia tiada percampuran genetik daripada A ke B. Dengan B. Dah tiada lagi. Bila itu dah tiada, so mereka ni akan maintain integriti genetik mereka. Right. Dia tak ada mixing lagi. Jadi lepas beberapa tahun-tahun, mungkin juta tahun, bila mereka ni jumpa balik, ada banyak perkara yang mungkin berlaku. Satunya, katakan perubahan dia tidak melibatkan perubahan rupa bentuk yang ketara. Okey. Masih nampak sama. Contohnya, mesti ada banyak contoh macam tu. Sebab dia cuma berada jauh, tak pernah jumpa lama. Okey. Tapi bila dia jumpa, akan berlaku di mana possible contact. Iaitu dia akan cuba kacuk. Dia akan. Okay. Akan cuba kacuk. Dia akan cuba kacuk. Sebab yalah, rupa dah sama kan, dia rasa boleh lah kan. So dia cuba kacuk. Bila dia cuba kacuk, ketika inilah bila dia kacuk ni, kalau betul mereka ni dah lama tak pernah kacuk grup ni, jadi sometimes the sperm ovum ni tak lagi compatible. Okay? Tak compatible di sini juga secara tak langsung bermaksud genetik antara A dengan B ni dah tak boleh compatible lagi. Tak boleh kahwin, tak boleh bersenyawa. Dia tak boleh, dia boleh yes, dia punya sperm dengan ovum tak dapat bersenyawa. Jadi bila dah tak boleh bersenyawa, jadi grup A dengan grup B ni akan faham-faham lah macam mana kita cuba pun dah tak boleh dah kita ni. Jadi mereka ni akan berpisah. Terpisah. Tapi Dr. Faisal, katalah dua spesies yang berbeza ni, kerana mereka ni, kalaulah mereka berkahwin, mereka tidak akan menghasilkan zuriat. Tidakkah mesti ada sesuatu dalam diri dua spesies ni untuk melihat satu sama lain dengan perasaan takut ataupun buruk lah dia tu? Kenapa dia tak macam aku? Kenapa rambut dia hitam padahal itu yang contoh kedua. Yang tadi tu rupa sama. Bila dia rupa sama, mereka cubalah kan sebab rupa sama. Okey. Rupa sama. Tapi dia ada kondisi juga di mana bila dua dah berbeza, of course dalam keadaan tanah tinggi, tanah rendah, memang rupa akan bertukar. Yang mungkin yang tanah tinggi dah mungkin jadi lebih pendek, lebih besar supaya dia lebih tahan sejuk dan sebagainya. Yang berada di tanah rendah ni mungkin lebih kecil, lebih tinggi, now memang bila dia jumpa, dia akan cakap, oh, this is not my type. Buruk. Dia bukan dia buruk pun atau this is not my type lah. Not my type. Okay. Not my type lah. Politically correct lah. Sebab bagi yang A, kalau dia pendek dan besar pun, bila dia tengok B, dia cakap, apa benda macam tak cukup makan je member ni. Dia tengok macam tu. Lepas tu yang A bila tengok B, dia tengok kat B, dia cakap, ya betul dia ni tak pernah gym ke apa ni. Contohnya. Tak pernah gym. So cara penglihatan grup masing-masing ni, pendekatan dia berbeza-beza. Seorang melihat begini, another one lihat begini. Dan yang hujung-hujung yang pentingnya, cara mereka melihat ini telah mengasingkan mereka. Untuk satu masa yang panjang dan kemungkinan besar tidak akan lagi kacuk lagi. Dan bila ini berlaku, di sinilah kita panggil proses speciation berlaku. Penghasilan spesies yang baru. Di kalangan kita manusia ni, spesies kita sekitar 150,000 tahun lebih kurang agaknya. Dan variety yang ada dalam spesies kita ni, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, ada orang putih, ada orang Afrika. Kita pandang masih lagi kita nampak dia adalah seorang manusia, tetapi dia warna lain. Katalah kita pandang mereka tu kerana warna kulit mereka berbeza, paras rambut ke ataupun ketinggian mereka berbeza, dan kita pandang dengan tak suka. Dan kita takkan nak berkahwin langsung dengan mereka. Dengan isolation ni kita boleh berpisah spesies daripada mereka kalau lah cita rasa ni berlaku. Betul. Memang itu ialah key konsepnya. Tapi itu hampir tidak berlaku dalam kisah
manusia. hampir tidak berlaku kekerasan manusia. So kita, mengapa dia hampir tidak berlaku ialah manusia cita rasa dia berbeza-beza. You know, so kita mungkin ada orang Melayu, and then dia mungkin jatuh cinta dengan orang di, you know, Afrika, di Afrika, di Eropah, India, China, mana-mana. It's very normal. So bila saja dia dah kahwin, maksudnya gene flow ataupun pergerakan genetik tu dah ada. Bila masa sudah ada, walaupun kita nak maintain macam mana identiti orang Melayu ke, orang Afrika ke, Europe ke, US ke, South America ke, dia tak boleh. Dia sebab pergerakan genetik tu sentiasa ada. Bergerak daripada satu genetik, gene flow. Yes. Kita antara yang berbeza daripada spesies-spesies lain, kita punya gene flow ni menghuni seluruh globe, seluruh planet kita. Adakah spesies lain yang juga gene flow dia sudah colonize the whole earth? The species tak adalah sebab kita dah pegang dah. Kita dah pegang dah. Okay.